awalnya saya berbincang dengan bahagian sumber manusia agar kursus ini dibuat dalam tempoh 1 hari. Paginya kita buat amali, teori, petangnya kita buat praktis. Barulah kita akan berjaya mencapai objektif yang sebenar. Bagaimana kita menjadi seorang yang berkemampuan menulis teks ucapan. Tetapi saya singkatkan disebabkan oleh keadaan semasa kita masih lagi win-win situation dengan COVID kan. Jadi kita pun masih dalam new norms. Belum ramai yang boleh ke sana kemari, belum ramai yang selesa untuk buka emas, jadi kita buatlah online. Jadi kursus yang sepatutnya 6 jam, saya pendekkan kepada 2 jam. Harap-harap rakan-rakan tidak boring lah menghadap skrin kah. Dan jangan lupa, jangan stres, kita buat secara santai. Kalau ada minuman, minumlah ya. Ada minuman, ada apa saja makan dan minum semasa mendengar saya berkongsi ini ya. Jadi yang pertama nanti saya akan kongsikan tentang pengenalan lah. Pengenalan mengenai kursus kita pada hari ini. Kemudian asas teks ucapan. Kemudian gaya pengucapan. Gaya pengucapan ini saya lebih merujuk kepada aura ataupun personality orang yang membaca ucapan itu. Okay, kemudian idea menulis, bagaimana kita menghasilkan draft teks ucapan. Bagaimana kita mendapatkan idea, dan akhir sekali ialah ucapan spontan. Tapi yang ucapan spontan ni saya lupa padam, sebenarnya akhir sekali itu ialah reka letak teks ya. Minta maaf yang saya lupa padam tu. Kita belum sampai ke peringkat ucapan spontan. Ucapan spontan tu kalau 6 jam ya. Okey. Ini adalah 3 daripada kita punya objektif ya menghadiri kursus ini. Yang pertama ialah rakan-rakan sekalian dapat mempelajari ilmu asas menulis teks ucapan, ya, draft teks ucapan. Kedua, menyesuaikan bahan teks dengan imej dan aura tetamu. Bila kita buat ucapan ni, draft ucapan ni, yang membacanya orang lain. Jadi, apabila kita menulis ucapan, kita kena menulis dari perspektif orang itu, bukan orang kita. Jadi maksudnya tidak boleh ada elemen shock sendiri. Jadi masa saya mula-mula belajar ataupun membuat teks ucapan ni tahun 1999 ni secara ofisial, memang sangat sukar masa itu sebab email masa itu pun macam belum begitu, tidak banyak sumber-sumber online. Ya, kadang-kadang saya pergi Kutub Kana, kamu tahu kan Kutub Kana library, dan kadang-kadang saya pergi baca newspaper, kadang-kadang saya jumpa orang tanya itu dan ini hanya untuk menghasilkan draft teks ucapan. Cabaran masa itu. Kalau sekarang senang betul. 15 minit saya boleh siapkan satu ucapan sudah dalam tempoh 15 minit. Contoh ya, yang boleh dibacakan oleh seorang menteri sebagai contohlah. Okey, kemudian yang ketiga ialah menghasilkan draft teks ucapan yang berimpak dan berkesan. Elemen yang penting di sini ialah memberi impak dan memberi kesan kepada mereka yang hadir dalam majlis tersebut, dan juga ucapan tersebut dapat menjana sesuatu tindakan-tindakan positif ataupun produktif selepas majlis itu diadakan. Itulah yang kita hasratkan dalam kursus inilah 3 yang ni ya. Mudah-mudahan dapat dicapailah sebab masa saya buat objektif ni untuk 6 jam. Tapi bila kita buat 2 jam ni 9 sampai 11, saya bagi tahu saudara Nasir, saya bagi tahu, saya bilang kalau kita buat 3 jam, saya rasa mata semua berair tu. Kemudian kalau 3 jam, 3 jam, sebab asalnya 6 jam, lepas tu 3, lepas tu saya reduce kepada 2 jam. Kalau kita buat 3 jam, dalam online di tempat sendiri, confirm confirm mereka mempunyai banyak cabaran-cabaran sekeliling. Jadi saya cuba padatkan agar 2 jam ini sekurang-kurangnya 10% rakan-rakan dapatlah ya. Okey. Speeches cannot be long enough for speakers, nor short enough for the hearers. Ini gambaranlah bila kita buat ucapan ni, sebenarnya kita tidak perlu membuat ucapan yang panjang lebar sangat, memadai dengan masa yang diperuntukkan. Berapakah masa yang diperuntukkan? Itu nanti saya beritahu ya. Dan sebenarnya kita ingin highlight kelebihan objektif program itu. Jadi itulah sebenarnya yang ingin didengar oleh audiens ataupun khalayak. Okay. Jadi pengalaman penceramah, ini CV saya lah.
alamak, saya tershare pula saya punya rahsia kan. Bagi yang belum mengenali lah, bagi yang sudah mengenali, sekadar menunjukkan bahawa saya terpanggil untuk menjalankan kursus ini bukan kerana saya punya keminatan semata-mata, tapi saya terasa bahawa ada ilmu yang saya miliki yang perlu saya kongsikan khususnya kepada kaki tangan pentadbiran. Saya berasal daripada kaki tangan pentadbiran, baru masuk dunia akademik. Saya melihat betapa pentingnya ilmu-ilmu membuat teks ucapan ini ada pada staf pentadbiran, sebab staf pentadbiran adalah pagar-pagar yang menyebabkan universiti ini sentiasa indah di mata orang, yang sentiasa manis didengar orang, ya. Jadi kalau kita tengok, saya ini mula bekerja sebagai guru sandaran tahun 1992. Ini adalah pengalaman pertama saya membuat satu teks ucapan yang berimpak lah. Sebab pada masa itu saya merupakan guru pakar dalam penulisan ucapan juga lah di sekolah tu. Saya mengajar bahasa Inggeris dan matematik moden, ya. Jadi apa yang berlaku, perasmian sekolah oleh Allahyarham Tun Gapar Baba. Tun Gapar Baba masa itu Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Sekolah tersebut dirasmikan pada tahun 92. Jadi saya sebenarnya yang membuat draft ucapan kepada Tun yang pada masa itu Timbalan Perdana Menteri untuk teks ucapan perasmian. Tapi seperti yang saya bagi tahu tadi, saya ini orang yang di belakang tabir. Yang belakang orang tidak tahu. Tapi input asal permulaan itu saya buat. Lepas itu barulah pergi kepada pengetua dan seterusnya begitu, pengarah pendidikan. Tapi asalnya adalah daripada input saya. Itu adalah sebahagian dari pengalaman saya. Kemudian mortgage trading ni tidak ada pengalaman sangat, lebih pada pendapat. Seko West Holding saya terlibat dengan Kementerian Pembangunan Usahawan Malaysia. Dan banyak program-program perasmian dilakukan oleh menteri-menteri daripada Persekutuan dan juga negeri, dan saya merupakan yang buat draft ucapan tersebut lah. Dan suatu ketika pada bulan Februari 99, saya satu majlis program usahawan muda, saya sebagai sekretariat program tersebut. Masa itu saya di Setcovest, ya. Setcovest ni anak syarikat milik penuh Setco, Perbadanan Pembangunan Ekonomi Negeri Sabah, dan pada masa itu saya adalah Business Development Executive dan saya merupakan sekretariat kepada program tersebut. Jadi saya diminta buat teks ucapan. Jadi majlis tersebut telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Nasir Tun Sakaran. Sekarang dia Datuk Seri lah, Datuk Seri Haji Nasir Tun Sakaran. So dia baru dilantik sebagai Menteri Luar Bandar Sabah pada masa itu. Jadi apabila saya menyediakan teks ucapan, dia Yang Berhormat Menteri Datuk Nasir, dia terpikat dengan cara saya menulis teks ucapan tersebut. Besoknya dia minta saya pergi rumah dia. Dia beritahu, Zakaria, bolehkah kau menjadi setiausaha sulit saya? Jadi sejak itu saya masuk ke dalam pentadbiran kerajaan negeri sebagai setiausaha sulit menteri lah, dan juga setiausaha perhubungan menteri. Dan sejak itulah secara every day, every week, every month saya membuat ucapan. It's part of my learning experience masa itu, yang menjadikan saya seorang yang berkebolehan pada hari ini dalam menyediakan teks ucapan. Tetapi bila saya masuk dalam perkhidmatan tersebut sebagai setiausaha sulit menteri, bukan sahaja teks ucapan yang saya perlu sediakan, saya juga perlu menyediakan bahan-bahan jemaah kabinet negeri. Saya juga perlu menyediakan teks-teks untuk kertas-kertas pelaksanaan implementation dan cadangan yang perlu dilaksanakan oleh kementerian yang memerlukan penelitian menteri lah. So secara tidak langsung saya berlatih menulis benda-benda itu, dan itu pengalaman itulah yang saya kumpul yang membolehkan saya menghasilkan tulisan-tulisan ataupun teks-teks ucapan, ya, pada masa itulah. Dan apabila saya bertugas sebagai setiausaha sulit menteri, saya selama 3 bulan, ya, semua ucapan saya itu menteri beritahu, Zakaria, semua ucapan ni rujuk dulu dengan setiausaha sulit Tun. Masa tu Tun Sakaran Dandai, Allahyarham Tun Sakaran Dandai ialah TYT Sabah. So bayangkan setiap kali teks ucapan pada masa itu mana ada internet, email ni.
Jadi saya kena naik kereta pergi istana. Jumpa Setiausaha Sulit Datuk Abdullah Husin. Dari situ saya belajar selama 3 bulan. Isi learning process. Dan itulah telah memantapkan pengalaman saya dalam menghasilkan teks ucapan. Dan saya juga berhubung dengan beberapa orang mantan-mantan Setiausaha Sulit Menteri lah, merujuk bagaimana menghasilkan teks ucapan. Pendek kata, kebanyakan pengalaman saya menghasilkan teks ucapan ini adalah daripada layman approach, layman approach, yang mana saya tidak melihat sangat kepada aspek akademiknya. Saya lebih melihat kepada bagaimana menghasilkan suatu teks ucapan yang orang mau dengar. So itulah yang pengalaman yang saya ingin kongsikan. Dan seterusnya saya di UMS lah, itu saya sudah ceritakan tadi kan. Ya. Dan apa ni? Semasa mula bertugas di UMS tu, dia punya cerita tu bagaimana saya berpindah ke UMS tu, itu kemudian hari lah saya kongsikan. Mungkin ada sesi lain. Ya, jadi selama saya bertugas dengan sebagai pegawai khas Naib Chancellor, saya tidak pernah tidak meneliti atau menyediakan draft teks ucapan. Ya, itu adalah kepercayaan Naib Chancellor kepada saya masa itu. Bayangkan saya berhadapan dengan profesor-profesor, Profesor Madya dan senior lecturer. Mereka lebih hebat daripada saya. Jadi saya berusaha belajar daripada mereka lah, dan untuk menghasilkan teks ucapan kepada Naib Chancellor pada masa itu. Okey, sebelum kita pergi jauh, saya ingin mencuba pengetahuan rakan-rakan sekalian lah. Di sini ada 5 soalan. Okey, saya bagi masa selama 5 minit dari sekarang. Jawab nombor 1 sampai nombor 5, betul atau salah. Okey, kita mula dari sekarang, 5 minit.